Selamat malam semua. Anda tentu rasa hairan kan kerana melihat kami bersama anda pada hari Jumaat? Sebenarnya kami pun tak mahu ketinggalan memeriahkan suasana sempena acara Pesta Perdana yang akan berlangsung hanya 1,5 jam saja lagi. Dan malam ini anda akan melihat 30 kategori yang dipertandingkan termasuk anugerah untuk personaliti lelaki dan wanita paling popular. Dan selain itu, seorang individu istimewa juga telah dipilih untuk menerima anugerah Perdana Emas. Ya, sebagai meraihkan dan memeriahkan kehangatan sambutan edisi ke-16 Pesta Perdana, Manja bukan saja telah menemu ramah beberapa calon Pesta Perdana, malah kami juga telah dapatkan tip fashion untuk anda yang akan ke acara malam ini. Ayuh, kita imbas kembali gaya dan tip yang sempat saya dapatkan daripada Perika Fashion dan penata gaya Lina Osman dalam segmen Estetika. Ramai yang mengambil peluang untuk all out dan bergaya apabila berpeluang menghadiri acara formal. Tapi bagaimana untuk pastikan gaya yang dikenakan sesuai dengan acara yang dihadiri? Untuk bantu saya, inilah Perika Fashion dan penata gaya Lina Osman. Lina, bila kita cakap tentang acara gala atau acara formal ni kan seperti Pesta Perdana, kita sering lihat ramai wanita memakai gaun dan dresses. Tapi selain gaun dan dresses, saya nak tahu bagaimana kita boleh gayakan seluar atau pantsuit untuk acara formal sebegini. Okey, jadi selain daripada gaun dan dresses, anda boleh memakai pantsuit seperti yang ini. Jadi jika anda mahu memakai sedikit lain ataupun edgy, anda boleh berpakai gini, dan untuk look ini saya layerkan look ini bersama dengan brocade dress. Lina, saya nampak di sini anda gunakan teknik layering. Mengapa perlu layering? Okey, so bagi saya jikalau ada option untuk layering ni, ia memberi lebih ruang untuk bereksperimen, different types of look. So misalnya kata anda seorang yang suka pakai warna yang basic ataupun warna yang simple pada harian biasa. Jadi untuk red carpet look, so maybe you boleh pakai layer with something different. Jadi apakah fabrik yang sesuai untuk layering? Saya suggest a mixture of fabric lah. So kalau misal kata baju di dalam dibuat dari fabric yang berat seperti crepe ataupun satin, dan di luarnya boleh dikenakan bersama fabric seperti tulle. So lebih ringan dan lebih translucent. So this combination gives a bit of macam lebih fresh lah the look. Yeah. Wah, Lina, adakah ini gaya less is more? Ya, ini adalah gaya less is more. So untuk mereka yang mahu something agak unik, saya akan cadangkan look ini. Ini sebenarnya adalah a cape jacket, dan saya layer it so there is double cape di sini. So it looks very clean and sleek. The emphasis pada look ini adalah pada aksesoriesnya. So yang ini sterling silver in organic shape. Sama seperti dia punya subangnya dan juga cincinnya. Lina, adakah anda rasa pakaian untuk acara gala ni patut ada bling atau less is more yang patut diikuti untuk acara formal? Okey, pada pendapat saya iya dan tidak. Jadi again terpulang kepada gaya tersendiri. Jika anda suka pada less is more, then go for it. Kalau anda suka more is more, also it's okay. Jadi misal kata anda mahu white on white, it still works for red carpet. Tapi anda harus memakai aksesoris yang lebih statement, lebih bold, yang lebih menonjol lah dalam screen, dalam red carpet. Ya, tapi kalau anda mahukan more is more, like glam look, full sequins and glitter, then go for it also. It's okay. Tapi bila dipakai pakaian sebegitu, aksesorisnya selalunya lebih kepada minimal, lebih kecil. Jadi it's not too macam overpowering lah untuk si pemakai dan juga untuk yang melihat. Terima kasih Lina kerana berkongsi tip bersama kami hari ini. Sama-sama Lydia. Wah, saya sebenarnya tak sabar tahu nak lihat gaya-gaya rakan artis saya nanti di Pesta Perdana. Saya pun. Awak pun tak sabar ya? Tak sabar juga. Nantikan. Saya dan Hans Hamid sempat bersama Iskandar Shah yang mendapat pencalonan untuk kali pertama. Selamat datang Iskandar Shah. Terima kasih, dan
tahniah kepada Hans Cepat awak melobi undian Nanti ada peluang anda juga. Ya, tahniah di atas bukan satu tapi 2 pencalonan untuk Pesta Perdana 2021. Ya. Okey, selain kita suka bergurau di luar ya, saya tahu juga anda mula bertapak di pertandingan realiti iaitu Anugerah Skrin 2016 ya dan berjaya sehingga pusingan separuh akhir. Ya, betul. Dan 5 tahun ni kemudianlah anda dicalonkan bagi kategori pelakon harapan terbaik bagi drama khas di akhir garisan. Jadi bagaimana perasaan anda apabila diberitahu tentang pencalonan ini? Saya rasa seperti awak juga. Mula-mula saya terperanjat. Lepas tu saya pun telefon ibu saya lah. Saya rasa mungkin ada sedikit tidak air mata tu melilit sikit. Mungkin kat belakang ada orang potong bawang, saya tak tahu. Tapi ada jugalah sedikit air mata, tanda gembira lah. Tapi lebih-lebih lagi saya rasa sangat terharu lah. Is, mungkin ramai yang sangka bila masuk pertandingan TV saja mesti terus popular, mesti terus dapat watak utama. Adakah anda setuju dengan persepsi gini? Saya rasa ini semua rezeki masing-masing. Tak boleh menang ataupun kalah, kita nak kena tetap juga kerja keras, usaha dan kita nak kena selalu bersikap rendah diri. Betul tak, Han? Betul sekali, betul Ya, dan kita nak kena selalu be open to be macam belajar benda-benda daripada kita punya senior-senior dan juga nak kena just have fun lah. Dan sepanjang 5 tahun ni kan, tentu sekali anda ada pengalaman atau pengajaran yang paling orang kata meninggalkan kesan. Ada? Apakah mesti pengalaman ada. yang mungkin tidak dapat dilupakan? Mesti ada. Salah satu pengalamannya adalah Pengalaman ini ya. Anugerah Skrin. Anugerah Skrin 2016, ya betul? ini saya pun belajar banyak juga. Saya digandingkan dengan ramai lagi pelakon yang baru masa tu juga. Memang tengok ini salah satu pengalaman yang saya tak dapat lupakan. Ini Marah, ini adalah satu challenge yang sangat sukar yang ramai orang tak dapat buat di tak salah saya challenge purba. Secara dorang berbual, tonasi dorang tu Berbeza. Okey, dah 5 tahun anda berada dalam industri ni, banyak pengalaman ya, dah dapat 2 pencalonan juga ya. Jadi apakah yang masih dikejar Iskandar? Kalau diberikan watak, saya nak watak yang lebih mencabarkan keupayaan saya sebagai seorang pelakon. Contoh? Contoh salah satunya macam cerita fight action movie. Awak tahu kan nak berlakon ni, nak lontarkan skrip tu kan dah susah. Apalagi kita kena lari, kita kena fight semua. Jadi saya menganga. Jadi saya nak mempelajari cara untuk melontarkan skrip-skrip dalam action movie ni. Ini adalah satu benda yang saya betul-betul nak, action movies lah. Dan juga saya kalau boleh saya nak bekerja dengan ramai lagi pelakon-pelakon di Singapura ini. Salah satunya pelakon ialah Seri Wayuni Jais. Ya, saya pernah berlakon dengan dia, tapi saya dengan dia sebagai saya punya pengarah. Saya sebagai pelakon lah. Jadi saya rasa saya boleh belajari lebih kalau diberikan peluang untuk berlakon sama beliau. Baiklah. Dengan itu terima kasih Iskandar Shah kerana sudi bersama kami di Manja dan syabas sekali lagi atas pencalonan yang diterima dan kami ucapkan semoga berjaya ya. Setiap kali bila saya diundang ke acara rasmi, yang buat saya sakit kepala adalah memilih pakaian saya. Tak tahu nak pakai baju formal apa, baju smart apa, tak tahu suit apa yang sesuai. Tak tahu yang ini sesuaikah, yang ini tak sesuai. Jadi hari ini saya nak jumpa member saya yang akan kongsi tip pilih suit yang sesuai. Inilah dia Aki yang akan berkongsi bersama saya macam mana nak pilih suit, betul? Betul. Jadi apa yang harus dititik beratkan ketika kita memilih suit dan adakah kita harus tahu ukuran dan potongan badan yang sesuai? Ada beberapa perkara yang harus awak kira fikirkanlah. Pertama sekali untuk majlis apa, kedua sekali apa warna yang mungkin awak suka atau ada yang dalam fikiranlah. Dan last sekali macam mana coraknya yang awak prefer. Jadi bagaimana untuk elakkan suit kelihatan terlalu besar atau sempit? Pertama sekali kenapa orang suka pergi dekat made to measure sebab diorang nak ukuran dengan cutting suit tu ikut sesuai badan orang sendiri. Jadi bagaimana pula untuk pilih fabrik yang sesuai ni? So macam yang dalam antara empat ni semuanya wool blends. Wool blends maknanya ada polyester. Polyester ni digunakan untuk buat kain dia tu lebih lasak. Jadi kalau sekiranya kita cuci pakai washing machine tak ada masalah. Kalau yang macam ni dia kira 100% wool lah. Okey Hans, ini ada lagi satu
yang saya nak tunjuk kat awak. Wow, cantik ya. Jadi desain-desain ni sebenarnya desain yang ada dekat dalam lah. Dia nampak untuk diri dia sendiri sajalah. Kalau macam warna yang plain biasanya kan common. Betul sekali. Mana-mana pun kita nampak. Jadi Aki, apakah perbezaan antara tuxedo dan suit ni? Pertama sekali yang kita boleh nampak dia punya lapel. Lapel design normally kalau untuk tuxedo dia ada shawl lapel ataupun peak lapel. Peak lapel yang tajam kat tepi lah, shawl lapel yang bulat tu. Kedua sekali kain dia. Kalau suit biasa, lapel dengan yang lain sama kain dia. Kalau untuk tuxedo yang badan lain, dia punya lapel tu satin. Jadi Aki, saya ni nak pergi ke pesta perdana kan. Jadi suit apa yang sesuai untuk saya ni? Okey, kita boleh gunakan tuxedo ataupun three-piece suit. Three-piece suit maksudnya dengan vest sekali. Jadi macam sekarang since Hans pun dah pakai tuxedo dan nampak kacak lebih ekstra, kita cuma perlukan lagi dua benda je. Jadi poket square warna putih, pakai bow tie yang ada bercorak warna hitam sikit. Lagi satu nanti bila dah salin dengan baju putih yang ada French cuff kan, bolehlah guna nanti Cufflink satu. ada ya? Kasut jangan lupa, jangan pakai kasut sneakers. Oh, ya. Mesti nak kena pakai loafers yang berkilat tu. Okey, terima kasih Aki kerana sudi berkongsi tip yang sangat guna untuk saya persiapkan diri bagi pesta perdana nanti. Dan ini sebenarnya tip yang berguna untuk anda yang selalu hadiri majlis formal. Sekarang tiba masanya untuk saya pilih fabrik yang sesuai untuk suit saya. Aki, boleh tunjuk saya? Boleh? Okey, ayo sini ya. Jangan lupa ya, undi Bro Hans, host manja kita. Dan juga personaliti lelaki dan wanita paling popular yang lain. Undian akan dibuka sehingga jam 10.30 malam ini. Saya tak sabarlah nak lihat gaya Hans malam ini. Bukan saja Hans ya, tapi artis-artis lelaki lain yang pasti juga akan kelihatan segak bergaya untuk hadiri acara pesta perdana ini. Ya, salah seorang artis yang pasti tidak akan ketinggalan menghadiri pesta perdana ialah calon pelakon lelaki terbaik dalam watak pembantu drama bersiri Suzairi Sumari. Kita ikuti temu bual manja bersama beliau. Hello Lydia, hello Han. Sihat kat sana? Sihat. Suzairi sihat? Baik, Alhamdulillah. Thank you. Ya, tahniah ya Suzairi. Anda dicalonkan untuk kategori ini hasil lakonan anda dalam siri OK Boss musim kedua. Jadi masa berlakon tu kan, ada tak rasa macam lakonan anda tu lebih baik daripada biasa? Tak adalah. Saya tak pernah rasa macam itu. Cuma apa tahu, Lydia, Ya. saya rasa watak jiwa tu bagi saya merupakan watak paling mudah sekali. Tapi sangkaan saya salah sebab itu adalah watak yang paling susah buat saya. Bila director Nasir katakan dah episod pertama, episod kedua dia mesti cakap apa tahu, saya tak nampak chemistry karakter-karakter masing-masing. Suzairi, saya tak nak kau berlakon, saya tak nak kau berlakon. Suzairi, saya tak nak awak berlakon, saya tak nak awak berlakon sandiwara, saya nak awak berlakon secara natural. Saya pun macam, apa dia ni berbual ni, nak macam mana ni sekarang? Saya actually risau juga. Cuma saya tengok video-video balik, lepas tu terus saya cuba ubah balik. Jadi entah macam mana di episod yang ketiga ataupun keempat baru beliau katakan apa tahu. Okey, saya dah nampak watak jiwa ni, bagus, continue. So dari situ okey, dia nak macam gini. Okey, fine. Jadi ini adalah satu pelajaran watak yang bagi saya suatu yang baru, pendekatan yang baru bagi saya. Ya. Betul sekali. Tentu sekali anda rasa lega ya apabila diberitahu anda berjaya membawakan watak itu, betul? Ya, dan bukan mudah. Tak nak cakap, malu ya? Ya, malu ya, tak segan apa, ya. Biar malu, tak apa. Tapi bukan mudah tahu untuk kekal lama dalam industri ini setelah menempa nama dari pertandingan Anugerah 12. Saya rasa Suzairi bermula di industri ini sebelum saya dilahirkan lagi. Jadi Suzairi, bagaimana anda dapat bertahan lebih 2 dekad? Okey. Ini apa yang disampaikan oleh artis veteran yang selalu nasihatkan saya. Dia cakap kalau nak bertahan, awak kena disiplin. Awak kena hormat semua orang kat production, termasuk rakan-rakan artis. Dan yang ketiga, awak harus kata orang tu selalu buat homework dan jaga kesihatan anda. Jadi bila kita datang kat lokasi tu, kita senantiasa segar, sihat dan tidak menyusahkan semua orang. Dan apabila kita datang ke lokasi tu juga, semua apa skrip tu semua dah ada kepala otak kita dan kita
langsungkan tugasan kita. Dan satu lagi adalah tanggungjawab, sebab apabila kita dah dibayar tu kan, kita harus lakukan tugasan kita sebaik mungkin, sebab ini kita kata orang tu macam nak menghiburkan semua penonton. Ya. Wow, saya rasa apa yang dikongsi oleh Suzari bukan saja untuk mereka di luar sana, tentu sekali untuk rakan-rakan artis kita juga ya. Betul. Okey, dan Suzari, sebelum apa yang saya tahu ya, anda bermula sebagai DJ Radio 9 ya, dan setelah mula mengacara dan berlakon, kini anda menjadi penerbit pula. Jadi adakah perlu untuk seseorang artis itu ceburi pelbagai bidang atau boleh kekal dalam satu bidang saja? Okey, part ni itu terpulang pada masing-masing, tapi saya nak nasihatkan kepada semua, jangan kita rasa selesa pada satu bidang saja. Kita harus cuba meneroka bidang-bidang yang lain. Sebab kita tak tahu, mungkin bidang-bidang yang kita belum pernah ceburi merupakan satu bidang yang boleh bawa kita pergi jauh. Jadi saya nasihatkan semua, terus menerokai bakat awak, tak kira lah apa-apa bidang pun. Explore. Sebab saya tak tahu saya ni boleh jadi producer. Tapi tiba-tiba, alhamdulillah, ya. Wah, saya rasa selepas ni saya nak cuba menyanyi pula lah. Tak apa, awak explore apa yang ada ya. Baiklah, terima kasih Suzairi. Semoga anda berjaya di Pesta Perdana Yang itu 2021 ya. Apa yang jangan? Apa yang jangan, Suzairi? Yang nyanyi jangan. Jangan. Kenapa? Okey. Ya, terima kasih panel pengadil ya. Baik, terima kasih Suzairi. Bye-bye. Wah, semakin hampir pada detik 8.30 minit malam ni, semakin laju dan kencang degupan jantung saya ya. Saya pun sama Sama Syira, juga, ya. dagduk ya. Dan saya pasti rakan-rakan artis lain dicalonkan juga begitu. Tidak kiralah sama ada mereka yang berada di The Theatre Mediacorp atau menyaksikan rancangan Pesta Perdana secara langsung di Mi Watch Suria atau Mediacorp Entertainment on YouTube. Rasanya calon rancangan audio terbaik Arzak dan TG juga berdebar menanti keputusan ya. Manja sempat temui mereka awal minggu ini. Ikuti temu bual kami bersama Arzak dan TG. Selamat datang ke studio Manja Arzak dan TG. Ya, dan kita memang dah tahu kan, saya ni bersainglah dengan abang long kita ni. Dan Tepuk. terima kasih. Dan dua lagi calon lain untuk kategori pengacara terbaik rancangan informasi. Tapi sebenarnya abang long kita Arzak ni ada satu lagi pencalonan tau. Alamak. Abang Arzak dan TG ni dicalon dalam kategori baharu ya di Pesta Perdana, iaitu rancangan audio terbaik untuk tamu warna ya, cabaran dinamika. Ini bersempena ulang tahun penyiaran radio yang ke-85 ya pada tahun ini. Tahniah ya Arzak dan TG. Ini kira orang kata old time masih berbisa ya. Jadi bagaimana anda berdua tentukan konsep rancangan tamu warna cabaran dinamika ini sebenarnya? Sebenarnya konsep ni memang baru, cabaran dinamika. Sebab kita setiap tahun kita harus fikirkan sesuatu yang baru untuk kita ketengahkan. Sebab ialah kadang-kadang tu agak sukar radio Betul. sebab dia audio. Ya, tidak ada visual. Ya, kalau TV ada visual, ada audio. Ini mudah untuk penonton, pendengar menikmati rancangan yang ketengahkan. Tapi untuk radio ni cabaran kita ialah untuk mengetengahkan sesuatu di mana bukan saja dari segi audio, tapi juga sekarang kan musim FB Live kan? Betul. Makanya ada kesan visual juga. Jadi kedua-dua kita terapkan. Tetapi kita tak mahu hanya setakat temu bual biasa-biasa sahaja. Jadi kita terapkan cabaran, bermakna kita berdua harus mencabar diri kita dengan apa yang diketengahkan oleh tamu kita setiap minggu. Jadi sebelum tu kita akan berbincang dulu. Ya. Dan Arzak akan berbincang. Kemudian dapatkan kata orang ni kepastian dan juga pengesahan daripada pengarah rancangan. Okey, kalau okey semua kita buat. Kita sahut cabaran. Sebab tu dinamakan cabaran dinamika. Ya. Jadi bukan mudah tau. Memandangkan anda pun otai lah. Lebih dari 30 tahun dan juga 27 tahun. Jadi apa yang buat anda masih lagi teruja untuk bercakap dengan pendengar setiap hari sebenarnya? Kita sebenarnya harus ada minat ataupun passion. Bila ada minat, bila ada passion, kita akan lakukan dengan lebih berkesan ya. Tak ada macam ada masalah ke, tapi lebih cakap kalau suka bercakap macam dia. Cakap je. Jadi Saya dengar sajalah, kadang-kadang dengar je. dengar je lah. Yalah, aku je lah. Telinga je. Tapi itulah, kata bila ada minat, itu yang buat dia berkesan. Ya, Zai? Saya ingat lagi 3 aspek radio, iaitu untuk educate, untuk entertain dan juga inform. Jadi ketiga aspek ni setiap kali kita bertugas mesti kita terapkan ketiga aspek ni bila kita ke udara. Jadi pendengar tu bila mendengar kita bukan mendatar, boring, bosan kan. Lagi-lagi dengan sekarang ni
zaman sosial media, macam-macam boleh Semua kita kat rumah. Macam konten ya. macam-macam tomahan, macam-macam kutukan dan kritikan yang diberikan, itulah lumrah kehidupan ya. Tapi saya rasa kita memang tak boleh menepati cita rasa semua para pendengar pun, para penonton pun, tapi kita lakukan yang terbaik mungkin, yang sebaik mungkin apa kita tengahkan supaya mereka dapat terhibur. Yang penting anda on mic tu, anda bertanggungjawab untuk menghiburkan mereka. Kalau kebetulan pada hari itu salah seorang daripada anda ni mungkin tak ada mood. Jadi bagaimana anda dapat membantu Dia teman salah anda? satu nak kena cuit. Nak kena cuit. Ya. Cuit je, jadi bila dia Jadi ya. terkikik, jadi dia nak kena, kalau cuit dia mesti macam Sebab pontianak kalau tidak, mengilai. kalau dia kalau dah membisu macam patung cendana, macam mana nak berbual kan? Macam mana kita nak adakan reaksi, adakan chemistry kan? Oh, yang kau mengilai macam pontianak tu kau tak tahu. Tak, sebab aku mengilai pun untuk menghiburkan kau. Betul lah. Jadi bila kau dah terhibur, kau rasa terkesan Baru kan? jadi. Baru menjadi. Baru kan? jadi. Saya dengar mereka berbual saja, saya dah macam teruja dengan chemistry mereka. Saya suka sangat. Terlebih obat. Terhibur. Terlebih obat. Makanya rancangan audio terbaik Sure. jatuh pada kita. Gitu. Baiklah. Terima kasih ya Arzek dan TJ. Baik, terima kasih ya Arzek dan TJ kerana bersama kami di Manja. Dan semoga anda berjaya di Pesta Perdana nanti ya. Kami ucapkan semoga berjaya kepada semua rakan-rakan artis yang bertanding pada malam ini. Ya, semoga kejayaan dalam Pesta Perdana edisi ke-16 ini akan menyemarakkan semangat kita untuk terus berkarya walaupun dalam masa-masa sukar dan mencabar. Dan kepada yang tidak berjaya nanti diharapkan ia tidak dijadikan alasan untuk berputus asa, malah menjadi pembakar semangat untuk tingkatkan usaha. Manja edisi Pesta Perdana berakhir di sini. Tapi jangan lupa terus menonton rancangan Pesta Perdana Glam untuk saksikan gaya artis di kapet merah Pesta Perdana. Ya, selepas itu jangan lupa untuk ke aplikasi MeWatch dan saluran Mediacorp Entertainment on YouTube untuk saksikan rancangan Pesta Perdana eksklusif sebelum acara kemuncak Pesta Perdana 2021 dimulakan pada jam 8.30 malam. Dan jangan lupa ya kembali bersama kami Isnin ini kerana kami akan bersama dua penata gaya undangan yang akan memberi ulasan tentang gaya artis di Pesta Perdana. Betul tu. Kita juga akan bersembang bersama beberapa pemenang Pesta Perdana. Sehingga kita bertemu lagi, kami bersama raikan kecemerlangan seni di Manja.